Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuaini Izzati binti Doni dengan memegang nombor kad matrik D201920900936. Di sini saya ingin mentangkan tentang tajuk kerja khusus kumpulan saya, iaitu saintifik dan penyelidikan linguistik. Baiklah, saintifik mengikut kaedah sains adalah teratur atau bersistem. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, keadaan saintifik sejarah hanyalah dalam aspek penyelidikan dan pengambilan bukti sahaja. Manakala penyelidikan linguistik membawa maksud sesuatu penyelidikan yang perlu dijalankan secara tersusun, sistematik dan mempunyai pemboleh ubah yang terkawal. Penyelidikan saintifik adalah bersifat empirikal, iaitu perlu ada evidence atau bukti tentang penyataan-penyataan yang dibuat melalui analisis dan maklumat yang dikumpul untuk membuktikan sesuatu hipotesis atau teori. Seperti yang kita tahu, sejarah perkembangan mengenai linguistik telah bermula pada tahun 500 Masihi lagi. Hinggalah ke hari ini, iaitu bermulalah pada zaman Yunani, zaman Iskandaria, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman peralihan atau lebih dikenali sebagai zaman Renaissance, zaman Arab, zaman India, zaman linguistik perbandingan dan linguistik moden. Berdasarkan catatan awal, sejarah linguistik iaitu kajian tentang bahasa telah berlaku sejak seawal 800 tahun sebelum Masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun, titik permulaan ilmu linguistik dipercayai telah berlaku sejak zaman Yunani lagi. Hal ini demikian kerana linguistik berkaitan dengan penemuan kegiatan orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini yang telah diwartakan pada abad ke-17. Hal ini menunjukkan kehebatan orang Yunani berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. Kajian ini membincangkan mengenai bahasa sebagai objek linguistik, iaitu tertumpu kepada penggunaan sesuatu bahasa dalam kajian linguistik. Kami dapat maklumat daripada kajian ini adalah diperoleh melalui sumber perpustakaan, antaranya melalui buku rujukan, kamus dewan dan nota kuliah. Sumber daripada internet juga digunakan di dalam kajian ini untuk memperoleh maklumat kajian. Kajian ini terbatas terhadap penggunaan bahasa sebagai objek linguistik. Kepentingan kajian ini adalah untuk mendalami sedalam-dalamnya ilmu linguistik yang perlu dikaji dan diselidik. Hasil kajian ini penting untuk memperkenalkan kepada umum mengenai ilmu linguistik tentang fungsi tulisan, asal-usul tulisan dan jenis-jenis tulisan yang terdapat dalam kajian. Seterusnya, untuk mengetahui fungsi tulisan dalam sistem ejaan untuk membentuk sesebuah komunikasi menggunakan objek linguistik. Hal ini dapat memudahkan manusia zaman dahulu untuk berkomunikasi. Kerja khusus ini mempunyai 3 objektif, iaitu mengkaji fungsi tulisan sebagai objek linguistik. Kedua, menguraikan asal-usul tulisan sebagai objek linguistik. Ketiga, untuk membincangkan jenis-jenis tulisan sebagai objek linguistik. Antara tulisan yang jenis-jenis tulisan adalah piktograf, ideograf, logograf dan suku kata. Setelah dilakukan, rumusannya adalah fungsi tulisan sebagai objek linguistik memerlukan lambang huruf dalam sistem ejaan. Apabila bunyi bahasa terdiri pada satu pola sahaja, maka pembaca sukar untuk menulis sesuatu perkataan dan tidak dapat membaca tulisan tersebut. Dan melalui kerja khusus ini juga kami mendapat banyak hal, iaitu mengetahui asal-usul tulisan sebagai objek linguistik, jenis-jenis tulisan, dan boleh memberitahu kepada umum tentang jenis-jenis tulisan, asal tulisan dan fungsi tulisan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.